Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video siri kedua bertajuk Intipati PMBOK ataupun Project Management Body of Knowledge. PMBOK ataupun Project Management Body of Knowledge diterbitkan oleh Project Management Institute United States of America. Ia merupakan buku panduan bagi para pengurus projek di Amerika Syarikat, di Eropah dan juga di Asia. Ia mendapat pengiktirafan dari American National Standard Institute. Dia super macam SIRIM. Kita boleh dapatkan maklumat lebih lanjut tentang PMI ataupun Project Management Institute di website pmi.org. PMI adalah sebadan yang menguruskan pemeriksaan untuk pentauliahan Project Management Profesional. Ahli yang lulus pemeriksaan tersebut boleh menggunakan title PMP pada kad nama mereka. PMBOK telah menggariskan 10 knowledge area adalah terdiri daripadanya antaranya skop. Skop merupakan nombor 2 dalam senarai buku panduan PMBOK. Ia diikuti dengan jadual masa dan kos. Skop, jadual masa dan kos adalah merupakan kriteria utama dalam pengurusan projek. Sekiranya ada berlaku perubahan pada skop, ianya akan mengakibatkan perubahan pada jangka masa dan juga kos. Kita perlu ingat ini tiga segi ini adalah penting. Skop, jadual masa dan kos. 7 lagi knowledge area adalah quality, iaitu menjaga kualiti projek melalui spesifikasi, dokumentasi, pemeriksaan dan ujian. Komunikasi, mengadakan pelan komunikasi berinteraksi di antara parti-parti yang terlibat dalam projek, termasuk stakeholders. Sumber mengurus sumber manusia, tenaga, peralatan dan mesin-mesin yang diperlukan di dalam projek. Seterusnya, risiko. Risiko mengkaji, membuat analisa elemen risiko sepanjang tempoh kontrak ataupun projek dan melaporkan status risiko semasa dan pelan tindakan mengatasi risiko tersebut. Perolehan, sistem perolehan agar bahan-bahan, mesin, pelantikan kontraktor mengikut jadual yang dirancangkan dan kos yang dalam bajet. Nombor 10, stakeholder. Kita perlu mengenal pasti siapa pihak berkepentingan dalam projek ini dan kita akan menguruskan penglibatan mereka dalam projek. Bagaimana kita nak berinteraksi, bagaimana kita nak komunikasi dengan stakeholders. Dan akhir sekali, integrasi. Integrasi ini PMBOK menyeraikannya sebagai nombor 1 kerana ia melangkaui beberapa knowledge area yang disebut di atas. Di peringkat penjanaan projek, proses utama adalah menjadikan projek charter yang digunakan dalam perancangan dan pelaksanaan. Projek selalunya ada 5 fasa. Yang pertama, penjanaan ataupun initiation. Di peringkat ini dimulakan dengan ilham ataupun keperluan idea baru, masyarakat ataupun idea baru seperti membuat bisnes baru, memajukan teknologi baru ataupun mengatasi masalah-masalah seperti keperluan tempat beribadat, masjid, surau, masalah banjir untuk orang-orang kampung dan sebagainya. Fasa ini melibatkan pengurusan tertinggi di mana seperti kementerian ataupun dekat di kampung, di JKKK dan sebagainya lah. Ya. Kalau dalam syarikat, selalunya akan involve dengan pengarah daripada Board of Directors. Okay. Seterusnya, perancangan.
Hasil daripada penjanaan initiation sale tadi akan dikeluarkan projek charter ataupun arahan untuk membuat projek. Dalam perancangan, pengarah projek akan dilantik. Okay. Dan pengarah ini akan mengumpulkan pasukan untuk membuat perancangan projek termasuk mendapatkan khidmat perunding untuk kerja-kerja reka bentuk dan menjadikan dokumen-dokumen yang diperlukan ataupun program seperti program untuk membuat program IT serta kontrak untuk pelaksanaan projek. Kontrak ini akan kita buat tender dokumen ataupun sebuah harga dan seterusnya akan invite ataupun jemput kontraktor pembekal untuk memberi sebuah harga. Seterusnya, pelaksanaan. Pelaksanaan mula dengan penubuhan pasukan PMT, Project Management Team. Pasukan ini akan memantau semua kerja-kerja pelaksanaan di tapak kerja. Kontraktor yang dilantik ataupun pembekal yang dilantik hendaklah melaksanakan tugas-tugas mengikut kriteria dalam kontrak dokumen. Semua spesifikasi perlu dipatuhi. Kerja-kerja pembinaan, pemasangan, ujian dan pemasaran akan dilakukan oleh kontraktor dan dipantau oleh PMT. Dan seterusnya penutupan projek. Penutupan projek, apabila projek telah siap, dokumen-dokumen yang diperlukan oleh kontraktor menyerahkannya kepada project owner, termasuk operation and maintenance manual, as-built drawing, warranty dan penutupan account project. Dalam projek management life cycle, kita akan dapati ada 5 fasa. 1, initiation phase ataupun penjanaan projek, perancangan, fasa pelaksanaan dan penutupan. Pada awal projek, kita akan dapati keperluan sumber pengurusan. Pengurusan akan tinggi lebih banyak. Ada juga sumber teknikal yang diperlukan, tapi kebanyakannya sini kita perlukan mereka yang banyak berpengalaman dalam bidang teknikal. Kemudian berpindah kepada fasa perancangan, di mana kita melantik perunding-perunding untuk reka bentuk ataupun program-program untuk projek-projek IT akan bertambah sini. Dan pada tahap permulaan pelaksanaan projek, kita dapati sama banyak tenaga daripada pengurusan dan tenaga daripada teknikal, pegawai teknikal akan diperlukan. Selepas kontraktor dilantik, akan lebih banyak lagi keperluan sumber teknikal yang diperlukan. Sehinggalah projek ini disiapkan dan penutupan projek. Buku panduan PMBOK juga menerangkan proses pengurusan pada setiap fasa projek. Dalam fasa penjanaan hadiah diikuti dengan aktiviti-aktiviti untuk menjadikan projek charter pada akhir sebagai outputnya. Antara aktiviti yang akan dilakukan adalah 1. Menjadikan project statement of works, iaitu scope of work. Apa kerja-kerja akan dilakukan untuk menyiapkan projek charter. Yang kedua, merujuk kepada business case yang mana berkaitan dengan projek. Yang ketiga, mengkaji kontrak yang telah terdahulu untuk sebagai reference. Yang keempat, enterprise environmental factors, yang mana kita akan melihat fungsi-fungsi department dalam organisasi ini yang mana boleh memberi contribution untuk fakta-fakta ataupun informasi-informasi untuk projek ini. Yang kelima, organisasi proses aset
yang mana kita boleh gunakan seperti lesson learn, dokumen procurement, yang mana kita tahu siapa dah kontraktor yang berkaitan, harga-harga barang yang telah dibeli dahulu, mesin dan time tempoh masa yang untuk membekal barang tersebut dan lain lagi. Hasil daripada ini adalah projek charter. Dan projek charter ini akan digunakan untuk fasa perancangan dan juga pelaksanaan. Yang kedua, identify stakeholders. Dalam aktiviti ini kita merujuk kepada projek charter yang telah disiapkan tadi. Nombor kedua, juga melihat kepada procurement documents, yang mana kita boleh mencari siapakah kontraktor-kontraktor yang berpengalaman yang berkaitan. Yang ketiga, enterprise environmental factors, iaitu fungsi-fungsi department yang lain yang ada interest dalam projek ini. Yang keempat, organisasi proses aset, iaitu seperti senarai nama-nama kaki tangan daripada department lain yang mana mempunyai pengalaman ataupun interest dalam projek ini. Hasil dari itu kita akan dapat senarai nama stakeholder dan juga kita akan mempunyai satu kertas pengurusan strategi untuk macam mana kita nak mengurus stakeholder ini. Buku panduan PMBOK juga menerangkan proses pengurusan pada setiap fasa projek. Dalam fasa penjanaan idea diikuti dengan aktiviti-aktiviti untuk menjadikan projek charter pada akhir sebagai outputnya. Antara aktiviti yang akan dilakukan adalah satu, menjadikan project statement of works. Dalam fasa penjanaan, kita akan menggunakan peralatan-peralatan seperti berikut. Yang pertama, pengalaman kita sebagai seorang profesional, seorang pengurus projek ataupun seorang pentadbir projek. Yang kedua, menggunakan spreadsheet Excel untuk pelbagai aplikasi. Yang ketiga, menggunakan information system. Yang keempat, sketch plan. Untuk Excel, kita gunakan untuk data collection, kita buat project milestone, membuat activity network diagram dan menggunakan activity network diagram untuk menjadikan bar chart. Yang kelima, menggunakan anggaran kos dan kita buat satu tabulation di mana kita akan dapat cash information system seperti website, YouTube, email, social media, corporate server. Semua ini adalah kita guna untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan projek yang kita akan jalankan. Untuk sketch plan, kita boleh menggunakan hand sketch dengan tangan, nakalan dengan tangan, ataupun kita boleh gunakan Microsoft PowerPoint, Keynote ataupun Paint. Tapi lukisan daripada yang ketiga software ini adalah amat terhad dan agak kasar. Yang terbaik sekali kita gunakan Google SketchUp ataupun AutoCAD LT. Dari buku PMBOK ada jadual menunjukkan 10 bidang knowledge area yang digunakan di bawah 5 fasa projek: initiating, planning, executing, monitoring dan closing. Di bawah sini knowledge area, kita nampak di sini tulis nombor 4 project integration management. Yang nombor 4 ini menunjukkan chapter 4 dalam buku PMBOK. Dan setiap
area di sini menunjukkan proses-proses untuk membuat aktiviti pengurusan projek. Contohnya untuk projek scope management di bawah planning, kita ada kerja merancang pengurusan skop, mengumpul semua keperluan dan requirement untuk projek, memberi definisi skop projek, dan menyediakan senarai WBS ataupun Work Breakdown Structure atau aktiviti kerja. Dan di dalam fasa monitoring dan controlling, kita validate scope dan control scope. Maknanya kita monitor apa-apa yang kita dah plan dalam execution project yang dilakukan oleh kontraktor. Dalam video dan tutorial yang akan datang, di mana pengurusan projek yang lebih detail lagi, semua proses-proses ini akan diterangkan lebih lanjut lagi. Di sini dalam jadual ini ada 5 knowledge area: project integration management, project scope management, project schedule management, project cost management, dan project management, project quality management. Dalam jadual seterusnya, kita ada 5 lagi knowledge area, iaitu resource management, communication management, risk management, procurement management, dan stakeholder management. Dan ini adalah proses-proses di bawah initiation, planning, execution, monitoring and closing. Menariknya, kita lihat stakeholder management. Proses kerja ada terdapat di initiation stage, planning stage, execution stage dan juga monitoring. Okey, sehingga kita jumpa lagi di video yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.